السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين. آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan apabila kita ketahui bahawa syaitan itu tiada ia syaitan, melihat atasnya atas Allah Ta'ala, niscaya ketahui kita bahawasanya tiada dapat akan dia akan syaitan itu merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih perbahasan berkenaan dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, yang bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalahan dengan perkara yang baru, dan masih berkaitan cerita tentang syaitan yang mewahamkan di hati manusia tentang rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sambung katanya, dan apabila kita ketahui bahawa syaitan itu tiada ia syaitan, melihat atasnya, yakni melihat ia syaitan atasnya atas Allah, jawabnya niscaya ketahuilah kita bahwasanya syaitan itu tiada dapat akan dia akan syaitan itu merupakan akan dia, yakni merupakan oleh syaitan akan dia akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nukta. Jadi kita tahu di situ bahwasanya dia tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan dibuat ghayah hatta malaikat muqarrabin, para nabi dan para rasul pun tidak mengetahui hakikat sebenar Allah Subhanahu wa Ta'ala, apatah lagi syaitan. Maka macam mana dia memberi waham di dalam hati kita, mengkhayalkan berkaitan dengan rupa dia, kita dapat mempercayainya. Maka dia kata, dan betapa ia syaitan, yakni macam mana ia syaitan merupakan oleh syaitan akan Tuhan yang tiada mempunyai rupa sekali-kali. Yakni tiada yang mempunyai rupa yang sama dengan makhluk sekali-kali, yang sama dengan alam sekali-kali. Lagu mana? Adapun yang dia khayalkan, yang dia letakkan waham di hati manusia tu, itu bukan Allah Ta'ala, tapi itu alam dan makhluk. Tu. Dan tiada pula syaitan itu dapat jalan mengenal akan Tuhan sekali-kali. Ataf kepada kata merupakan Tuhan, yakni betapa ia syaitan merupakan Tuhan yang tiada mempunyai rupa sekali-sekali. Dan tiada pula syaitan gini. Dan betapa ia syaitan itu dapat jalan mengenal. Gitulah. Di atas itu. Betapa ia syaitan
itu dapat jalan mengenal akan Tuhan sekali-kali. Lagu mana dia nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan dia pun tidak pernah melihat hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mustahil dia itu boleh memberitahu kepada kita hakikat sebenar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita belajar Aqidatul Najih ni, makna kejaplah nanti apabila terdapat waham yang berlaku pada diri kita berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sudah dapat mengenal pasti yang diberi waham itu adalah perkara yang batil, bukan perkara yang sebenar. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka sehingga-hingga barang yang jatuh pada waham engkau dan khayal engkau itu barang yang dilihatnya, yang dilihat syaitan daripada segala jirim yang ulwiyah, ataf, dan yang sufliyah, hak bangsa bawah dan hak bangsa atas, dan sufliyah hak bangsa bawah. Yang dia bagi tahu kepada kita, yang dia khayalkan kepada kita, yang diberi wahamkan kepada kita tu, itu tu seperti mana apa yang dia lihat di alam sufli belah bawah dan alam ulwi. Kita mungkinlah tak nampak lah alam ulwi sebab di atas kita boleh terbang, boleh masuk situ. Tapi alam sufli ni kita tahulah macam mana lagu dia, sebab kita duduk di bawah. Dan barang yang didengarkan akan dia, atau lagi kepada jirim yang ulwiyah, lagi pula daripada barang yang didengarkan akan dia akan barang itu. Mana barang tadi? Bayan, daripada segala khabar. Lagu mana contoh dia? Seperti arash dan syurga dan sungainya, sungai syurga, dan pohon kayunya, pohon kayu syurga, dan barang yang dilintas akan dia akan dan barang yang dilintaskan akan dia akan barang, yakni barang yang melintaskan oleh syaitan akan dia akan barang itu, seperti segala bukit, daripada yakut dan laut, daripada raksa. Daripada raksa tu mercury, daripada raksa yakni mercury. Tu semua benda pelik-pelik. Dia taswirkan kepada kita benda pelik-pelik supaya kita kata itu Tuhan, padahal sebaliknya. Betapa ramai kita di Malaysia ni ada ajaran sesat yang mentaswirkan tentang Tuhan sekian-sekian, duduk atas, bawah, sebagainya. Ada tangan dan sebagainya. Ni bukan salafiah ni, bukan. Ni ada lebih teruk lagi. Yang ajaran sesat pula. Dia kata Tuhan ni jumpa dia lah, apalah. Itu semua boleh bawa pada kefasikan dan kekufuran, wal'iyadzubillah. Dan bermula sekalian yang demikian itu, demikian yang diwahamkan oleh syaitan daripada tunjuk alam sufli, alam ulwi, bukit, yakut dan sebagainya tu, semuanya itu baharu baharu ataupun ma'dum. Benda yang baharu ni boleh ada, boleh tiada, ataupun benda yang daripada ada kepada tiada, tiada kepada ada, ataupun ma'dum, benda tu tak ada pun. Contohnya apa dia? Bukit daripada yakut di dunia ni mana ada? Kalau ikutkan, tu dia panggil amrun i'tibari ikhtira'i, reka-reka je. Bukan ada sungguh. Kalau ada sungguh, amrun i'tibari intiza'i. Tu. Begitu juga laut daripada raksa, daripada mercury, amrun i'tibari ikhtira'i. Benda tak ada pun, tapi dia sangka-sangkakan saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu dan ni padahal lah dia kata sekalian yang demikian itu, yakni sekalian yang diberi wahamkan syaitan itu baharu ataupun ma'dum. Dan yakni padahal Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada baharu. Noktah. Allah Taala tak baharu. Yang baharunya yang diwahamkan syaitan, kerana dia tidak pernah melihat hakikat Allah. Bahkan yang ditaswirkan itu adalah apa yang ada dalam alam sahaja. Dan tiada ma'dum. Allah Ta'ala tu tak baru, ataf, dan tidak ma'dum. Tidak ada, tiada ma'dum, yakni tiada tidak, tiada tiada. Allah Ta'ala tu tiada iaitu Allah Ta'ala tu tidak tiada. Itu Allah Ta'ala tu tidak tiada, bahkan Allah Ta'ala ada. Nokta. Maka apabila engkau lawan akan dia, akan syaitan, lawan ta'aluk dengan dalil dan burhan,
maka dihujahkan syaitan pula akan kamu dengan kata syaitan, jikalau tiada Allah Ta'ala itu bertempat bagian-bagian, maka di mana ia Allah. Tengok. Tama-tama orang yang tak belajar dia khayalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni lagu mana Allah duduk di atas dan sebagainya. Tapi ni kalau orang belajar pula, dia syokkan pula, dia berikan pula. Kalau orang yang belajar hujah burhan mukhalafah lil hawadith, kita tak termakanlah pada asalnya berkaitan dengan pujukan ataupun khayalan syaitan dengan apa yang dia khayalkan kepada kita. Apa yang dia khayal kepada kita. Jadi kalau orang yang tak belajar, dia terpedaya dah. Macam contoh orang yang tak belajar sifat 20 lah contohnya, dia akan masuklah ke arah i'tiqad Allah Ta'ala, tahara Allah Ta'ala datangkan. Ni bagi orang yang belajar dah hujah dan burhan mukhalafah lil hawadith, dah yakin sungguh dengan perkara tersebut, dia pula memberi sangka pula kata, kalau kamu kata Allah Ta'ala itu tak bertempat, sekarang duduk mana? Tu. Dan jikalau tiada ia Allah atas rupa bagian-bagian. Kalau Allah Ta'ala tak ada rupa sekian-sekian, maka betapa ia, macam mana ia Allah. Tengok. Padahal kehendaknya syaitan itu, nya tu rujuk pada syaitan dah. Padahal kehendaknya syaitan itu, dengan demikian mana? Dengan demikian katanya tadi tu, hendak menafikan yang menjadikan alam. Dia hendak menafikan akan zat yang menjadikan alam. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu pada diri orang tu lah. Dan dan menghamparkan perbuatan atas sani'. Menghamparkan perbuatan atas sani'. Sani' itu pencipta. Menghamparkan maknanya menghamparkanlah, menjatuhkan, menghamparkan perbuatan atas sani', iaitu dia seolah-olah nak melarang ataupun nak menegur seseorang itu menisbahkan perbuatan itu, perbuatan sesuatu, ciptaan sesuatu kepada sani' Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hendaklah engkau jawab akan syaitan itu. Jawablah hatilah, jawab dengan terang itu. Dengan kata engkau tiada mengenal akan Allah melainkan Allah. Nuktah. Itu jawapannya. La ya'rifullaha illallahu. Tidak ada yang mengenal akan Allah melainkan oleh Allah. Itu. Dan agama itu dua. Agama atau titik situ isi dan suku, yakni dan bermula agama itu dua noktah. Mana pertamanya iman dan keduanya kufur. Jadi agama ni main dua, iaitu kufur dan iman. Ni akidah lah. Dan bagi akal itu ada sekatnya, ada sekatannya. Saya gitulah. Ada sakatnya akal yang dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni akal kita ni ada batasan. Tak boleh ada yang benda yang tak boleh kita mikir. Contoh syurga, neraka. Tu pun tak boleh nak mikir tak Allah lah tu mana. Benda yang syurga, neraka, benda yang kita pernah lihat, itu bukan. Benda yang kita pernah dengar, itu bukan. Itu kalau syurga, neraka. Apatah lagi berkaitan dengan Allah Ta'ala. Tiada dapat melampaukan daripada hadnya. Tiada dapat melampaukan daripada hadnya, had akal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi had akal kita itu dia terbatas. Bila terbatas, maka ada benda yang kita tak boleh mikir, ada benda yang kita boleh mikir. Antara benda yang kita tak boleh mikir ialah tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga ilmu Allah Ta'ala, kita tak dapat mikir bagaimana dia mengetahui. Bagaimana dia mengetahui perkara yang tidak terhingga. Kita belajar dulu bahawasanya sifat ilmu, iaitu pengetahuan itu. Dengan sifat pengetahuan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengetahui segala perkara, hatta benda yang tak ada hingga sekalipun. Jadi akal kita tidak boleh memikir bagaimana Allah Ta'ala itu mengetahui benda yang tak ada hingga. Kerana bila kata mengetahui, mesti ada hingga, mesti ada had dia, mesti ada suk dia. Tu.
Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula lemah kita daripada mendapat akan hakikatnya hakikat Allah, itulah mendapat al-ajzu an darkil idraki idrakun. Tu dia punya kunci nak jawab dengan syaitan tu. Yakni tiada kita ketahui akan hakikatnya hakikat Allah itu dinamakan mengetahui. Tu tahu. Dan tiada lazim daripada ketiadaan mendapat akan ia akan Allah oleh akal kita itu tiada ada. Ya Allah tak lazim kata aku tak dapat cerak Tuhan ke mana. Allah tak ada kot. Tak gitu. Siapa kata gitu hang seorang ya. Dan hanya sahaja telah berdiri dalil atas sabitnya Allah Ta'ala dengan memerintahnya Allah Ta'ala pada makhluk. Nuktah. Sabit tak? Sabit. Berdiri dari mana tertegak dalil atas sabitnya Allah Ta'ala memerintah makhluk. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Mana sabit Betapa, yakni bagaimana kehendak ia. Bagaimana betapa kehendak ia Allah. Ini macam mana Allah Ta'ala kehendak daripada mengadakan dan meniadakan dan menghidupkan dan mematikan dan meluas dan memicikkan, ini menyempitkan. Noktah. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan. Jadi tadi itu hanya saja telah berdiri dalil atas sabitnya Allah Ta'ala dengan memerintahnya pada makhluk. Betapa kehendaknya. Itu sambung takut tak faham dia kata memerintah pada makhluknya. Memerintah tu betapa kehendak ia, yakni seperti mana yang dia kehendak, bagaimana yang dia kehendak daripada mengadakan dan meniadakan dan menghidupkan dan mematikan dan meluas, yakni meluaskan, dan memicikkan, yakni menyempitkan sesuatu atas kehendak dia belaka. Dan demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan, dan datang demikian lagi datang pengajaran yang jahat daripada syaitan manusia, yakni kepada manusia akan hakikat. Itu maf'ul bagi datang. Akan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagian-bagian. Ada lagi. Begitu juga syaitan ajaran yang jahat kepada manusia supaya dia itu mentaswirkan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala tu sekian. Dah ramailah ajaran sesat gini ni. Dan i'tiqad yang batil. Atah berkata hakikat Allah, dia ajar akidah yang batil yang bercanggah dengan ahli sunnati wal jamaah. Maka hendaklah kita jaga akan pengajaran yang jahat daripada syaitan tadi, supaya jangan kita kena perdaya syaitan. Kena perdaya tu dengan pengajaran yang jahat dan i'tiqad yang batil itu. Noktah. Tu yang pertama. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama. Lagi pula Atah berkata supaya jangan kita kena perdaya, dan supaya terpelihara kita daripada demikian demikian pengajaran yang jahat dan i'tiqad yang batil. Kerana banyaklah sekarang yakni masa Tuan Minal, manusia yang menyesatkan yang awam al-muslimin, iaitu manusia yang menyesatkan ramai orang. Lagu mana menyesat dengan mengajarkan ilmu yang batin. Tasawuf batiniah. Tasawuf batiniah ada zaman dia. Zaman sekarang pun ada pelik-pelik. Ilmu yang batin yang membawa kepada riddah, yang bawa pada kufur, wal'iyadzubillah. Maka berlindung kita dengan Allah daripada riddah dan daripada kejahatan pengajaran mereka itu orang yang mengajarkan ilmu yang batin.
Zaman dia ada dah tasawuf yang sesat. Bahkan zaman-zaman ulama tasawuf besar dulu pun dah ada dah tasawuf yang sesat ni. Bukannya baru lagi. Sekarang apatah lagi siap buatlah di FB dan sebagainya. Atau lagi lah bahaya. Habis tanbihun ay hadha kalamun munabbihun liman ghafala. Tambih panjang ni. Segala saudara yang muslimin, hendaklah kita bersungguh-sungguh mengetahui akan dalil mukhalafah ini, yakni mukhalafah lil hawadith. Apa? Kerana dengan dialah, dengan dalil mukhalafah itu boleh menolakkan sebesar-besar fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dia akan cerita sekali, akan cerita kesan kita ni mantap dalam mukhalafah lil hawadith. Elak dua fitnah. Pertama dua fitnah dunia, kedua fitnah akhirat. Fitnah dunia yakni Dajjal. Fitnah akhirat yakni ada malaikat yang Allah Ta'ala suruh test. Allah Ta'ala suruh test. Ada malaikat yang akan mengaku Tuhan. Ada malaikat yang akan mengaku Tuhan. Dan ada yang mengaku Tuhan. Dan orang yang muqallid, dia hampir saja mengaku dia Tuhan. Tu bahaya orang muqallid. Tapi orang yang ada burhan, dia kata, kamu ni bukan Tuhan. Sebab ada rupa. Dia jawab gitu. Tu fitnah akhirat. Fitnah dunia pun ada. Tengok sekali cerita. Ni cerita je ni. Tak ada apa, macam saja. Kemudian kata Musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan segala syubhat yang didatangkan oleh orang yang sesat. Syubhat daripada salafiyah ke, syiah ke, mu'tazilah tak kira. Mujassimah lah biasanya dalam bab mukhalafah ni. Mujassimah, karamiyah, salafiyah. Dengan bagai-bagai idlalnya orang-orang yang sesat, dengan bagai-bagai perkara-perkara yang menyesatkan oleh orang-orang yang sesat tadi pada kita, yang dinamai akan mereka itu, mereka itu orang-orang yang sesat tu Dajjal. Jamak bagi Dajjal. Tu. Tu bila garang. Orang yang menyesatkan manusia ni, iaitu sebagai Dajjal. Apa? Sebab dia macam Dajjal. Dajjal tu akan menyesatkan manusia, dia pun menyesatkan manusia juga. Jadi orang yang menyesatkan orang ni, dia Dajjal sughra lah dia panggil. Walaupun tak Dajjal betul, dia Dajjal dah. Sebab apa Dajjal dah? Sebab dia sama dari sudut memberi sesatkan kepada orang lain. Tu. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, adapun yang terlebih besar fitnah pada dunia, fitnah dunia dulu, maka iaitu fitnah dunia ialah Dajjal. Noktah. Sebab apa? Kerana ia Dajjal itu mendakwa akan ketuhanan. Noktah. Dia mengaku bahawa dia ni Tuhan. Semua akan nampak ketika itu dia akan mengaku Tuhan. Maka ialah Dajjal itu seorang yang muda, yang tiada janggutnya. Dajjal, dia tak ada janggut, dia muda. Tu ciri-ciri dia. Dan ada bagi Dajjal misai, dan buta matanya. Mata Dajjal sebelah. Buta sebelah. Noktah. Sebelah tu sebelah mana? Kata setengah, yakni kata setengah ulama, mata kiri. Dan kata setengah ulama, tiada tertentu mata yang kiri yang buta itu. Tak kira lah sama ada kanan atau kiri. Ada yang kata kiri. Kerana berganti-ganti. Sebab apa yang kata yang tak tentu ni? Kerana berganti-ganti yang buta itu. Pada satu waktu buta pada pihak kiri, dan pada satu waktu yang lain buta pihak kanan. Pada waktu yang lain buta pihak kanan. Noktah. Ada yang kadang-kadang dia buta kiri, kadang-kadang buta kanan. Pelik aku. Siapa yang bagi buta? Allah Ta'ala. Itu yang dia jawab. Maka mata Dajjal itu sangat timbul bijinya. Mata Dajjal dia akan timbul sebiji. Dia akan timbul, bukan terbeliak timbul gitu. Timbul sikit. Dia akan ke depan sikit lah. Tu Dajjal.
Seperti buah inab, buah anggur. Buah anggur. Di mana dia terjenguk sikit mata dia tu. Macam buah anggur. Maka tiada ada bandingan seperti demikian mata itu. Maka tiada ada bandingan ya seperti demikian mata itu mata Dajjal. Lagi tambun tubuhnya Dajjal tegak. Tegak. Steady dan tinggi Dajjal 80 hasta. Tinggi anak Adam. Tu dia panjang tinggi. Sebab tu kita berasa macam Tuhan kot ni, buat apa besar. Zaman sekarang kecil-kecil lah. Dan lebar antara dua belikat Dajjal, dua belikat ni. Lebar dia tu 30 hasta. Panjang. Dan panjang dahi Dajjal 2 hasta. Panjang gini kot. Gini lah panjang. Kalau sini lebar. 2 hasta je. Dan ada bagi Dajjal tanduk. Tanduk penuh pada kepalanya, kepala Dajjal. Tanduk penuh. Yang ni tanduk ni memenuhi kepalanya. Ada tanduk. Maka keluar daripada tanduk tadi beberapa ular. Dia lah. Mana letak tasbih tu beberapa ular. Dan rambut kepala Dajjal itu seperti cawang kayu. Mana gitu. Cawang kayu ni dahan kayu. Mana beranting-ranting lah. Dan panjang tangan Dajjal sebelah daripada yang satunya tangan tu mencapai ia tangan itu akan awan. Sebelah tangan tu bila dia buat gitu sampai ke awan. Dengan tangannya mana tadi? Dan panjang tangannya Dajjal sebelah daripada yang satunya tangan tu mencapai ia tangan akan awan dengan tangannya Dajjal. Dan mengambil ikan ia Dajjal di pantat laut. Dia boleh ambil ikan di dasar laut. Dia ambil itu ya. Dan dibakarnya Dajjal kepada matahari. Dia bakar ikan tersebut dengan gunakan matahari. Dan berjalan ia Dajjal di dalam laut hingga tumit Dajjal jua. Sampai ke tumit masuk. Dan keluar ia Dajjal daripada negeri Khurasan. Dan berteriak berjerit ia Dajjal 3 kali. Dia jerit 3 kali lepas keluar daripada Khurasan. Khurasan lah, bukan di Malaysia. Mendengar akan Dajjal itu oleh ahli masyriq. Ahli timur. Ahli belah timur dekat Khurasan tu. Dan ahli maghrib belah barat di Khurasan tu. Dan dilipat akan bumi bagi Dajjal. Ni wali betul ni. Kalau kita wali dah. Wali ni lipat bumi ni. Mana jalan cepat. Bukan jalan cepat. Perjalanan itu cepat lah. Dah lipat bumi. Yakni disingkatkan bumi itu bagi Dajjal hingga beberapa jauh sekalipun. Sekejap orang jalan lambat, dia jalan sekejap sebab dilipat bumi. Yang ini disingkatkan bumi baginya. Dapat ia Dajjal berjalan dengan satu saat umpamanya. 1 saat jauh lagi. Dan ada bagi Dajjal seekor himar, seekor keldai yang terpotong ekornya himar. Ada himar dia. Putih warnanya, warna himar. Dan antara 2 telinga himar itu 40 hasta. Tu dia lah. Panjang tu. Dan kata qil 70 hasta. Dan dapat bernaung di bawah salah suatu daripada 2 telinganya himar tu 70 orang. Besar lah himar tu. Bukan himar biasa ni. Dan satu langkah himar itu perjalanan 3 hari. Allah, sekali langkah 3 hari perjalanan. Jauh tu. Aduh, tak tahulah nak taswir ke. Sebab tu kita nampak macam ni Tuhan. Hebat. Itu kena apa nama? Kejap sungguh dalil burhan mukhalafah lil hawadith.
Maka ditaruh di atas belakang himar itu mimbar. Inilah. Alah, kan cerita zaman-zaman dulu tu, yang cerita Piramli lah. Cerita apa tu? Usam Janggut tu, yang dia bawa bini dia kan. Bawa bini dia balik tu, dia duduk dalam tu kan. Situ lah. Dia letak di bawah, di belakang himar. Dia. Tapi ni mimbar. Lebih kurang itulah nak taswir belakang. Daripada tembaga. Mimbar tu daripada tembaga. Yang ni dibuatkan dia mimbar itu daripada tembaga. Nokta. Maka duduk ia Dajjal di atasnya. Di atas mimbar tadi yang ada di atas himar. Mana himar tu kenderaan dia lah. Himar tu kenderaan dia, bukan himar biasa. Sekali langkah 3 hari perjalanan. Sekali langkah untuk 3 hari perjalanan. Mana cepat lah. Dan mengikut akan Dajjal beberapa jamaah daripada jin. Jin pakai ikut dia. Yang ni jin yang kafir lah. Kalau jin yang Islam pun, kalau dia ikut dia pun, dia kena fitnah, dia pun kafir jugalah kata tu. Dan manusia yang mempunyai permainan yang sia-sia sekaliannya. Yang ni manusia secara umumnya yang lara. Manusia secara umumnya yang tak kuat agamanya. Gitulah. Dan dipukul habis titik. Dan dipukul akan gendang di hadapan Dajjal. Dan Aidan tu benda apa tak tahu kita. Tapi duk cari-carinya. Aidan tu macam pemukul gendang tu. Tak tahu kita tu. Baca ketuk guru tak jelah. Tengok kita tahqiq pun tak ada. Tu. Aidan ni boleh jadi bedahan kayu, boleh jadi pemukul gendang, macam-macam boleh. Tak tahulah Aidan ni apa hakikat dia. Duk cari image pun tak tahu juga. Maka tiada mendengar akan yang demikian itu, gendang apa? Demikian itu. Tiada mendengar akan yang demikian itu. Asal Aidan ni macam alat, tak tahu lah, alat muzik juga ni, tak tahu kita. Akan yang demikian pukulan gendang tu tidak ada yang dengar oleh seorang melainkan mengikut akan dia, yakni orang yang mengikut akan dia, akan Dajjal. Orang yang ikut Dajjal yang akan dengar. Tu. Yakni disuruhkan oleh Dajjal akan awan itu hujan. Dia suruh awan tu turunkan hujan. Relax. Maka hujan ia awan tadi. Tak nampak macam Tuhan gitu. Tu fitnah besar tu. Dia suruh turun hujan. Hujan ni dengan izin Tuhan, dengan kehendak Allah sejak azali dah. Dan disuruhnya Dajjal sungai mengalir ia sungai kepada Dajjal. Dia suruh sungai mengalir pada dia. Maka mengalir ia sungai tadi. Dan disuruhnya Dajjal kembali. Disuruhnya sungai kembali. Maka kembali ia sungai. Dia suruh pergi balik. Dah ambil dah nikmat sungai tu. Hasil sungai tu, apa yang dia nak, dia pun suruh batal balik. Dia batal balik. Maka jikalau disuruhnya Dajjal kering, yakni kering sungai tersebut, maka kering ia sungai itu. Tu. Dan menyuruh ia Dajjal akan bumi tumbuh, yakni menumbuhkan tumbuhan. Maka tumbuh ia bumi, yakni tumbuhlah tumbuhan oleh bumi tadi. Dan disuruh keluar bendaharaan daripada bumi, iaitu emas perak. Dia suruh keluarkan. Maka keluar bendaharaan bumi tadi. Keluarlah emas, perak, biji timah dan sebagainya. Apa-apa yang hasil bumi, dalam bumi tu. Relax tak ada korek-korek. Dan lagi serta Dajjal itu beberapa bukit daripada roti. Maknanya roti yang banyak, macam bukit dah. Sebab waktu tu tak nak makan. Dajjal akan memberikan tawaran untuk memberikan makanan kepada orang yang nak. Tapi dengan asalkan ikut dia lah. Bila ikut dia, kafir. Dan makanan ataf pada roti. Dan segala manusia pada waktu itu di dalam masyaqqah, di dalam kepayahan, kesusahan, daripada ketiadaan makanan. Noktah. Melainkan orang yang mengikut akan dia, akan Dajjal. Orang itu tak ada masyaqqah mana lah.
Ketika ini orang beriman, dia punya makanannya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Orang yang tak mengaji hukum akal, dia kata, hukum mana boleh kenyang weh. Tu. Dia kata yang mengenyangkan tu Tuhan. Yang mengenyangkan tu roti ataupun makanan tu. Maka orang macam ni akan jadi masalah bila timbul zaman Dajjal. Wala'iyadzubillah. Dan kalau kita tahu kalau Dajjal itu sudah keluar, kita disuruh oleh Nabi SAW suruh lari ke Suwadab. Suruh lari. Fitnah besar. Dan serta Dajjal itu syurga dan neraka. Ada di belah kanan dia syurga, ada di belah kirinya neraka. Padahal itu gambaran dia je, bukan betul. Maka keduanya neraka dan syurga itu rupa-rupaan jua. Tu merupakannya rupa-rupaan, bukan betul sungguh pun. Bukan syurga dan neraka yang sebenarnya syurga neraka. Kerana api neraka itu sungai air tawar lagi sejuk dan mendakwa ia Dajjal akan ketuhanan. Binti. Dan neraka yang sebenarnya, kerana api neraka yang ada pada Dajjal itu sungai air tawar lagi sejuk. Dia ambil pada sungai air tawar je. Dia gambarkan seperti neraka. Memang nampak macam neraka sungguh. Dan mendakwa ia Dajjal akan ketuhanan. Dan menyeru ia Dajjal akan manusia kepada beriman dengan Dajjal. Titik. Dia mengaku Tuhan. Mengaku Tuhan, mestilah orang tak percaya, dia bawa saksi, iaitu 2 malaikat. Dan sertanya serta Dajjal itu 2 malaikat. Salah seorang pada pihak kanan dan yang satu lagi pihak kirinya Dajjal. Seorang belah kanan, seorang belah kiri. Menyerupalah oleh keduanya kedua malaikat tadi dengan 2 nabi. Menyerupai 2 nabi malaikat tu. Kata setengah ulama yang ghalib pada zanku bahwasanya iaitu Nabi Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menyerupai saja. Maka apabila berkata Dajjal itu, tiadakah aku Tuhan kamu? Aku menghidupkan dan mematikan. Noktah. Maka kata salah seorang daripada keduanya, daripada 2 malaikat itu, dusta engkau. Dusta engkau. Dan tiada mendengar akan dia akan kata salah seorang daripada keduanya itu oleh seorang daripada manusia sekalipun, melainkan taulan. Silap tadi. Betul lah. Taulan bagi salah seorang daripada keduanya yang kata dusta tu. Melainkan tak dapat manusia yang berada di hadapannya tak dapat dengar perkataan dusta kamu wahai Dajjal, melainkan yang mendengarnya perkataan itu malaikat yang satu lagi itu. Kan ada 2 malaikat, ada 2 itu menyerupai pula Nabi. Isa seorang, Muhammad seorang, kata Qil. Dajjal pun tanya 2 orang ni, aku ni Tuhan tak? Tuhan yang menghidupkan, yang mematikan? Seorang tu kata, tak, kamu ni bohong. Yang dengar seorang malaikat lagi saja yang dengar kata perkataan malaikat yang seorang lagi ni kata bohong. Tapi orang yang berada di hadapan dia tak dengar perkataan malaikat tu. Tak dengar perkataan malaikat tadi. Tu. Tak dengar perkataan malaikat tadi yang mengatakan Dajjal ini seorang yang pembohong. Tu. Maka berkata malaikat yang mendengar ini salah seorang tu bagi taulan malaikat tu. Yang ni orang yang bercakap tu lah, orang cakap dusta tu, dia pun cakap sadaqta. Ada 2 malaikat. Seorang kata Dajjal kata, aku ni Tuhan tak? Seorang kata, hang ni dusta, bukan Tuhan. Lepas tu orang yang dengar perkataan tu, dia seorang je. Orang yang depan dia tak dengar. Lepas tu orang yang sebelah ni pula kata sadaqta. Hak sadaqta ni orang dengar. Maka jadi macam mana? Jadi seolah-olah orang akan kata, dia kata Tuhan sungguh lah Dajjal ni. Dia tak dengar hak kazibta ni.
tu. Yakni benar engkau, maka mendengarlah oleh manusia akan kata malaikat yang berkata benar engkau. Noktah. Dia dengar hak tu. Maka menyangka oleh mereka itu manusia, bahawasanya malaikat itu membenar ia malaikat akan dajjal. Padahal ia malaikat membenarkan akan orang yang berkata dusta engkau itu. Dia tak dengar perkataan kamu ni dusta, dia dengar perkataan sadaqta. Dia ingatkan sadaqta dajjal lah. Bukan, dia nak sadaqta kawan dia. Tu. Maka orang yang tiada padanya pada orang itu dalil mukhalafah. Tu ni. Ini fitnah dunia ni. Tak ada dalil mukhalafah, tak kejak sungguh mengikrarkan ia seorang bagi dajjal dengan ketuhanan dajjal. Seperti Yahudi dan segala perempuan. Bahaya. Kalau perempuan sebab apa? Sebab perempuan ni banyak yang mengikut dajjal. Perempuan ni banyak yang tidak mengaji. Perempuan ni banyak yang tidak belajar, tidak reti, banyak ikut hawa nafsu. Sehingga kan Nabi SAW sebut, sehingga kan di akhir zaman nanti suami-suami dan orang lelaki-lelaki terpaksa mengikat perempuan itu di rumahnya sendiri. Supaya apa? Supaya tak ikut dajjal. Kalau tak ikat, dia akan berlari ke dajjal. Dia kena ikat. Kena ikat terus. Tak tahu sama tu gila-gila. Tu kena belajar sungguh. Dan Arab ni mungkin Arab Badui lah kot lah. Orang Arab. Biasanya bila kata Arab ni Arab Badui. Tu. Maka berkata ia seorang. Maka berkata ia dajjal bagi seorang. Ini seorang daripada manusia lah. Adakah aku khabarkan akan dikau jika aku bangkitkan bagi kamu bapa kamu? Nak tak aku bangkitkan, aku hidupkan bapa kamu semula. Ni. Sampai tahap boleh bangkitkan orang. Dan ibu kamu. Adakah engkau naik saksi bahawa aku Tuhan kamu? Dia khabarkan. Dia suruh ngaku. Kalau aku dihidupkan mak pak kamu balik, adakah kamu mengaku aku Tuhan? Maka berkata mereka itu manusia, bahkan dia mengaku habis kafir. Tu bila mengaku habis kafir. Maka merupa yakni merupalah oleh dua syaitan itu pada rupa bapaknya syaitan, bapaknya seorang dan ibunya seorang. Nuktah. Dia pun merupailah bapak dan ibu dia, padahal tu syaitan. Maka berkata kedua syaitan yang menyerupai mak pak dia tu, hei anakku, ikut olehmu akan dajjal. Maka bahawasanya dajjal ialah Tuhan kamu dan orang yang teguh tu manusia zaman tu kena fitnah dunia yang cukup besar, wal-iyadzubillah. Dan orang yang berpegang dengan dalil mukhalafah, ingkar ia orang itu akan ketuhanannya dajjal. Orang yang mengaji kitab mukhalafah lawan ni, burhan ni, yang mereka kata sifat rupa tak ada zaman Nabi, dia akan jadi teguh, dia akan ingkar dajjal. Tu kerana bahawasanya dajjal itu ia dajjal jisim. Yang berlaku atasnya dajjal itu oleh orang yang berlaku atas segala jirim. Dia sama je jirim. Jisim silap. Ke jirim jisim. Lepas tu buat main apa dia. Dia kata kalau lampau mengaji sifat 20 ni, esok kalau jumpa dajjal, tuan apa boleh tanya dajjal, hang ni bukan Tuhan, hang ni jisim. Bukan makna suruh jumpa dia dah. Nabi SAW suruh lari. Dengan makna bolehlah kita teguh pendirian ketika dajjal mari kata mengaku dia ni Tuhan. Kita kata dia bukan Tuhan, dia jisim, sama macam kita, ada mata, ada telinga, ada tangan dan sebagainya, walaupun besar, walaupun lain pada orang. Tu. Seperti lemah. Itu barang yang berlaku atas segala jisim. Apa dia? Lemah. Dia pun lemah juga dajjal. Kerana bahawasanya dajjal
lemah ia Dajjal pada akhir pekerjaannya. Dia Dajjal. Apa dia? Yakni tiada dapat daripada menzahirkan sesuatu yang mencaritkan bagi adat. Tidak dapat menzahirkan sesuatu yang mencarikan bagi adat. Semua tu benda yang boleh berlaku. Bukan benda yang mencari adat. Apa yang dibuat oleh Dajjal. Sebab tu kena mengaji sungguh hukum akal, hukum adat ni. Apa yang mencari adat, apa yang mencari akal. Bukan cari akal dah. Apa yang mencari adat, yang benda itu harus pada akal. Biasanya benda yang mencari adat tu semua benda harusnya pada akal. Tu kena belajar sungguh hukum akal, hukum adat. Jadi dia kata jisim. Dia kata Dajjal ini dia itu jisim, lagi pula bersifat dengan sifat jisim, antaranya lemah. Kenapa? Kerana dia buat perkara-perkara yang tidak mencari adat, yang tidak mencarikan adat. Yang tidak mencarikan adat, benda biasa-biasa maksudnya. Benda biasa-biasa je. Tak mencarikan adat pun. Habis. Dia buat apa je Dajjal? Dia buat apa je? Kita nampak pelik dia tubuh besar. Dia tubuh besar nampak pelik lah. Tapi dia ikut adatnya tak ada apa pun. Biasa je. Tu. Menzahirkan sesuatu yang mencarikan adat. Itu pada akhir pekerjaan. Pada akhir pekerjaan. Bukan pada awal-awal. Pada akhir pekerjaan. Tiada dapat daripada menzahirkan sesuatu yang mencarikan bagi adat, dan dibunuh akan orang yang tak mengaku tadi oleh Nabi Isa anak Maryam. Yang itulah yang menyerupai tadi tu. Dan dibunuh akan orang tadi yang tak mengaku kata Nabi, yang tak mengaku kata Dajjal tu Tuhan tu, oleh Nabi Isa anak Maryam. Silap. Lain. Dan dibunuh akan Dajjal itu oleh Nabi Isa anak Maryam. Yang bunuh Dajjal itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Bunuh lagu mana? Dia cair sendiri. Ni bukan cerita Transformers. Nabi Isa mari ya, Dajjal nampak, cair lalu lah. Cair. Macam apa? Apa yang cair Berapa? Cerita apa tak ingat lah kita. Dia nampak Dajjal nampak je Nabi Isa alaihissalam tu, dia jadi cair. Habis mati semua. Mati Dajjal. Dajjal seorang je. Mati Dajjal tu. Dan lagi buta matanya, mata Dajjal sebelah. Ni dia ulang balik ya. Maka kerana inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tengok atas. Maka kerana inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata apa? Ya ibadallahi uthbutu fa innahu sa'asifuhu ayid dajjala lakum sifatan lam yasifha iyyahu nabiyyun qabli fayaqulu ana nabiyyun wa annahu la nabiyya ba'di. Al-Quran surat 255. Thumma yusanni fayaqulu ana rabbukum wa la tarawna rabbakum hatta tamutu wa innahu a'waru wa inna rabbakum laysa bi'a'wara wa innahu maktubun baina 'ainayhi kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin. Al-haditha. Hadis tu riwayat panjang lagi kalau dalam buku Taibah tu. Just sendiri lah. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei hamba Allah, tetapkan oleh kamu, yakni atas agama kamu yang sebenar, maka bahawasanya lagi akan aku sifatkan akan dia arti akan Dajjal, yakni akan Dajjal. Akan dia tu akan mana? Akan Dajjal lah. Bagi kamu akan sebagai sifat yang tiada mensifatkan akan dia akan Dajjal oleh seorang Nabi yang dahulu daripadaku. Tak ada siapa pun Nabi yang dulu mensifatkan Dajjal. Dia orang pertama.
Maka berkata ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku Nabi. Kemudian bahawasanya tiada Nabi kemudian daripada aku, yakni maka berkata ia Dajjal lah, Zahirnya, aku Nabi, dan bahawasanya tiada Nabi kemudian daripada aku, yakni ia mendakwa akan Nabi itu dusta semata-mata. Kemudian diulangkan pula akan kali yang kedua, maka berkata ia Dajjal, aku Tuhan kamu. Oh, pertama kali dia mengaku kata aku Nabi tu. Kali kedua baru mengaku kata aku Dajjal. Aku Dajjal pula, aku Tuhan. Dan tiada kamu melihat akan Tuhan kamu hingga mati kamu. Ni perkataan Nabi lah. Sepatutnya kamu tak akan melihat Tuhan kamu, iaitu Allah, melainkan hingga mati. Waktu mati pun boleh nampak. Ya akhirat tu. Dan bahawasanya ia Dajjal buta sebelah. Jadi dan tiada kamu melihat tu, dan tu padahal lah. Padahal tiada kamu melihat akan Tuhan. Dan bahawasanya ia Dajjal tu buta sebelah. Dan Tuhan kamu tiada buta. Padahal Tuhan kamu tiada buta pada hakikat dia. Dan bahawasanya disuratkan antara dua matanya, yakni dituliskan antara dua matanya. Hak ni lah. Kafirun. Siapa yang boleh tengok? Orang yang mukmin saja. Dan arti antara dua mata itu, dan arti gitu, antara dua mata itu, antara dua mata Dajjal, pada dahinya Dajjal, dibacakan dibacakan perkataan kafir tu. Oleh tiap-tiap mukmin yang menyuruh dan yang tiada menyuruh. Kok mana ni? Yang menyuruh pula dah. Dibacakan akan dia akan perkataan kafir tu. Dan erti. Okey, faham. Dan erti. Mana tadi? Ada perkataan kafir. Betul. Tadi. Dan erti antara dua mata itu ialah pada dahinya, dahi Dajjal. Gitu. Tu Mu'taridah tu, jumlah Mu'taridah. Ia nak memaksudkan apa maksud antara dua mata, itu dahi lah. Tu. Ini dahi lah. Dia kata, dan erti antara dua mata itu pada dahinya, dahi Dajjal. Baru sambung. Dibacakan akan dia, akan perkataan kafir tu, tiap-tiap mukmin yang menyurat. Yang menyurat, yakni yang reti tulis. Yang reti lah, katib, yang reti tulis. Dan yang tiada menyurat, ataupun yang tidak, bukan passion boleh. Hinggalah akhir hadis. Noktah. Itu dia punya Dajjal yang Nabi SAW sifatkan. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muqtada ala Syarhil Hudhudi, bermula orang yang alim pada zaman itu sedikit. Allah, orang alim sikit dah zaman kita sikit dah, ni sikit lagi. Maka kerana sedikitnya orang alim, datanglah warid daripada hadis, tiada lepas daripada fitnah Dajjal itu melainkan 12,000 laki-laki dan 7,000 perempuan. Apa? 19,000 apa? Sikit orang alim. Dah boleh jadi orang alim yang terlepas ni. Orang alim, wali-wali Allah Ta'ala yang betul, boleh lepas daripada Dajjal. Orang awam, bahaya. Orang awam bahaya. Sebab tu tak cukup dengan taklid, tak mada dengan taklid. Tu ni tak nampak lah. Tu Dajjal sungguh mari baru tahu. Dan ada pun fitnah yang terlebih besar pada akhirat. Habislah. Tu fitnah dunia.
Ni fitnah akhirat pula. Malaikat mengaku Tuhan. Bukan dia nak suruh. Bukan malaikat tu kafir tak. Allah Ta'ala suruh. Kamu nak jumpa Tuhan. Tuhan mana ni? Dia suruh rupa kan. Dua malaikat. Ni. Dia ambil cerita. Cerita ni. Tak ada apa. Baca saja. Dan adapun fitnah yang terlebih besar pada akhirat, maka iaitu fitnah yang terlebih besar. Iaitu fitnah tu bahwasanya sya'an Allah Ta'ala menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat. Ni pertama, Allah Ta'ala himpunkan manusia di hari kiamat. Maka firman Allah Ta'ala, barang siapa ada ia barang siapa menyembah akan suatu, maka hendaklah mengikut ia orang yang sembah akan suatu, akan suatu tadi. Yang ni orang yang menyembah berhala lah. Dia suruh ikut orang. Menyembah apa? Batu. Ikut batu. Maka mengikutlah orang yang ada ia orang tu menyembah matahari akan matahari. Dia ikut matahari. Dan yang menyembah bulan mengikut akan bulan. Dan yang menyembah berhala maka mengikut ia orang yang menyembah tu akan berhala kepada neraka. Ikut matahari, bulan tu masuk pergi dalam neraka. Tu. Orang kafir lah. Tetapi dirupakan bagi orang yang menyembah Nabi Isa, Kristian. Dirupakan syaitan Isa. Tu. Dan dirupakan orang yang menyembah Aziz pula, Uzair. Uzair rasanya ni. Yahudi ni. Syaitan Uzair. Maka mengikut oleh mereka itu akan kedua syaitan itu kepada neraka. Yang ni Yahudi Nasrani masuk neraka. Yahudi dengan syaitan Isa-nya dan Yahudi dengan syaitan Uzairnya. Itu tak apalah, itu tak ada masalah. Ini orang Islam pula. Dan tinggal lagi umat ini. Umat mana? Selain pada orang kafir lah. Maka dikata pada mereka, bagi mereka itu umat ini, apa yang kamu nanti, dan sonya telah berjalan segala manusia. Apa yang kamu nanti sekarang ni? Mereka semua masuk neraka lah. Kamu nak tunggu apa? Maka berkata mereka itu segala manusia, bahwasanya sya'an adalah bagi kami Tuhan yang kami sembah akan Tuhan itu pada dunia. Di dunia lah dulu kami ada sembah Tuhan tak serupa makhluk ni. Kami bukan sembah matahari, bukan sembah bulan, bukan sembah Isa dan sebagainya. Dan tiada kami lihat akan Tuhan. Kami sembah dia dalam keadaan kami tak lihat, tak tengok dia. Maka dikata orang akan mereka itu orang yang sembah tu lah Allah Ta'ala ni, adakah kamu kenal akan dia? Ada orang kata, kamu kenal ke Tuhan ni? Apabila kamu lihat akan dia, akan Tuhan itu, maka berkata mereka itu, apabila bukan silap. Ada seorang, yakni seorang yang seolah-olah mendakwa dia Tuhan lah. Malaikat ni. Dia kata, adakah kamu kenal akan dia, akan Tuhan? Apabila kamu melihat akan dia, akan Tuhan tu, maka berkata mereka itu yang sembah Allah Ta'ala, bahkan iyalah, kami akan kenal. Maka dikata akan mereka itu orang yang menyembah Allah Ta'ala, betapa kamu kenal, bagaimana kamu kenal akan dia, akan Tuhan, dan tiada, yakni padahal tiada kamu melihat akan dia, akan Tuhan. Nukta. Kok mana kamu nak tengok, lihat, kamu nak kenal padahal kamu tak pernah lihat. Kata mereka itu, mereka yang sembah Allah Ta'ala, tiada sebandingnya ya Allah dengan suatu. Kami kenal kok dia ni tak serupa suatu. Itu ya. Maka dinyatakan bagi mereka itu manusia yang sembah Allah, satu malaikat pada pihak kiri arash. Apa tak tahu ni malaikat ni dijelmakan di kiri arash. Jikalau dijadikan air laut itu, ni malaikat yang berada di kiri arash pun cakap, jikalau dijadikan air laut itu pada lubang kuku ini, pada lubang kuku ibu tangannya malaikat yang pada kiri arash tu, lubang kuku ni dijadikan laut, dijadikan laut, niscaya tiada limpah ia laut tadi. Nak kata aku Tuhan tak kalau kita gitu? Kalau dijadikan laut pada lubang kuku ibu tangan dia, ibu tangan lah ada laut,
Dan laut tu tak jatuh. Tuhan tak? Maka berkata ia, bukan, belum lagi. Maka berkata ia seorang tadi, malaikat tadi, aku Tuhan kamu. Dijadikan malaikat kira aras tu, dia kata kalaulah dijadikan laut itu di kuku ibu jari dia dan dia mengaku dia Tuhan, adakah dia Tuhan? Kamu mengaku Tuhan tak? Maka berkata mereka itu manusia, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada kamu malaikat yang kamu orang yang kata tu. Ni orang yang kata ni, ada orang yang kata, tak tahu orang ni siapa dia. Ada orang kata macam mana kamu nak kenal Tuhan? Macam mana ada orang kata bahawasanya kamu ni kenal tak Tuhan? Bila kamu lihat dia, kita pun manusia yang sembah Allah Ta'ala pun kata orang kenal. Lepas tu dia kata macam mana kamu boleh kenal padahal tak pernah nampak? Dia kata Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. Maka dinyatakan, dijelmakan bagi mereka itu satu malaikat yang pada pihak kiri aras. Jika dijadikan air laut itu pada lubang kuku ibu tangan nyonya malaikat yang berada di kiri aras tu, niscaya tiada limpah ia air laut itu. Maka berkata ia seorang yang tadi tu, aku Tuhan kamu. Berkata ia malaikat yang pada kiri aras tu, aku Tuhan kamu. Contohlah dia kata tu. Maka berkata mereka itu manusia, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Tiada kami sekutukan dengan Tuhan kami suatu, yakni akan suatu doktor. Tak ini Tuhan kok. Air laut yang ada di ibu jari tangan dia, di kuku dia tu tak melimpah. Tuhan tak? Bukan Tuhan. Maka hampir-hampirlah orang yang taklid itu bahawa berpaling i'tiqadnya orang yang taklid. Hampir-hampir. Tak berpaling lagi, hampir berpaling. Hampir berpaling mana? Hampir nak kata dia tu Tuhan. Maka jatuh pula bagi mereka itu manusia yang sembah Allah Ta'ala satu malaikat yang lain pula, dijelmakan dengan suruh Allah Ta'ala pada pihak kanan aras. Yang ini dengan suruh Tuhan semua tu. Jikalau dijadikan air laut jikalau dijadikan air laut yang 14 itu, 14 itu pada lubang kuku ibu tangannya malaikat yang berada di kanan aras. Mana ada 14 laut. Tadi satu ya. Tiada limpah. Jadi tiada limpah ia laut 14 tu. Tak limpah, ada di ibu jari ya, di kuku ibu jari ya. Berkata ia malaikat tu akan mereka itu manusia, akulah Tuhan kamu. Aku Tuhan. Maka berkata mereka itu manusia yang menyembah Allah Ta'ala, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Tak ngaku juga. Kemudian maka tajallilah Tuhan. Lagu mana tajalli tu? Allah Ta'ala menzahirkan diri zat dia lah, yang tidak tempat, yang tidak berjihar, tidak berjisim tu. Tu tajalli, telah menzahirkan diri zat Tuhan. Maka melihatlah oleh mereka itu makhluk yang menyembah Allah Ta'ala akan Tuhan, yakni akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar, seperti barang yang ia orang-orang mereka itu i'tiqad. Maka sujudlah oleh mereka itu manusia, dan tinggallah segala kafir. Orang yang mukmin kenal Allah Ta'ala, kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu tinggal lagi yang baki kafir. Ni mungkin kafir yang tak menyembah berhala lah. Tadi kafir menyembah berhala belaka, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah Nabi Isa, menyembah Uzair. Orang menyembah berhala kat tu. Allah Alam. Ni tinggal kafir tak menyembah berhala ni. Dan adalah di belakang mereka itu orang kafir seperti papan yang satu. Papan lurus. Tiap-tiap berkehendak sujud mereka itu, yakni setiap kali berkehendak oleh mereka itu orang kafir, akan sujud mereka itu orang kafir, gugur atas belakang orang kafir. Apa gugur? Yakni gugur oleh papan yang satu itu atas belakang orang kafir. Nak sujud kena papan jatuh tak jadi sujud lah. Maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hei hambaku, akulah Tuhan kamu,
angkatlah oleh kamu. Ni berkata kepada orang beriman ni. Angkatlah oleh kamu akan kepala kamu. Maka sungguhnya sya'an telah kami ganti tiap-tiap seorang laki-laki kamu itu daripada Yahudi dan Nasara. Masuklah ke dalam neraka. Bukan silap. Cara nada tak kena. Maka sungguhnya ya sya'an telah kami Allah ganti tiap-tiap seorang laki-laki yang beriman daripada kamu itu daripada Yahudi dan Nasara masuk ke dalam neraka, yakni yang masuk ke dalam neraka. Maka mengangkatlah oleh mereka itu orang beriman akan kepala mereka itu orang beriman. Jadi nanti di titian Sirat contohnya, di titian Sirat contohnya dia 1,000 orang sekali lalu. Dia 1,000 orang sekali lalu. Bila 1,000 orang sekali lalu, dalam 1,000 orang tu hanya 999 saja selamat. Hanya 999 orang saja akan masuk neraka. Seorang yang akan selamat masuk syurga. Tu ketika di titian Sirat. Sekali lalu tu 1,000 orang. Yang jatuh tu 999 orang, lagi seorang tu selamat masuk neraka, masuk syurga. Lagi 999 orang masuk neraka. Mana hal ni jumlah orang Yahudi, orang Nasrani ni banyak jugalah. Dan kita tak tergolong orang yang tadi ni yang sembah Allah Ta'ala ni tak tergolong daripada golongan Yahudi dan Nasrani yang masuk ke dalam neraka. Maka mengangkatkanlah oleh mereka itu orang-orang yang menyembah Tuhan tu akan kepala mereka itu orang-orang yang menyembah Tuhan tu, dan muka mereka itu, yakni padahal muka mereka itu orang yang beriman, terlebih sangat putihnya muka orang tersebut. Tu daripada apa tu? Daripada embun. Dan cemerlang cahayanya, cahaya putih tadi. Ataupun cahaya muka mereka itu. Dihitamkan segala muka orang yang kafir. Adapun orang kafir dihitamkan mukanya. Orang yang beriman tadi diputihkan mukanya. Lagi pula terbilang, cemerlang, gemilang cahaya dia. Dan berkata orang yang mukmin, Engkau Tuhan kami, Engkaulah, yakni Allah itu Tuhan kami. Maka sahut ia, Ya Allah, ahlan bikum. Arti ahlan bikum, dapat keluasan dengan kamu. Diberi rahmat lah, masuk syurga. Maka diberikan tiap-tiap seorang akan turun. Maka diberi tiap-tiap seorang akan Maka diberikan tiap-tiap seorang akan nurnya. Nur tiap-tiap seorang itu atas qadar amalnya tiap-tiap seorang. Lagi banyak amal dia, lagi cerahlah cahaya dia. Cahaya iman pun cerah dah, tapi amal itu lebih menguatkan kecerahan cahaya tadi. Dan qadar mengikut suruh Allah Ta'ala. Qadar kita mengikut perintah Allah di dunia. Qadar itulah cahayanya. Dan dibentangkan bagi mereka itu orang-orang beriman siratal mustaqim, di atas neraka jahanam. Ataupun mereka itu manusia. Maka adalah Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam dan segala umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah pertama-tama orang yang lalu di atas sirat. Orang pertama yang lalu atas sirat ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Habis. Itu cerita berkaitan dengan fitnah dunia dengan fitnah akhirat. Jadi siapa yang memegang sungguh burhan, dalil, qiyamuh, mukhalafatu ta'alil hawadith, akan selamatlah dia fitnah dunia dan selamatlah ia daripada fitnah akhirat. Fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah akhirat, ada yang Allah Ta'ala menyuruh malaikat itu untuk tanya kepada mereka terhadap ketuhanan seseorang yang boleh menjadikan laut di kuku ibu jari itu tak jatuh, tak limpah. Adakah dia Tuhan? Bukan Tuhan juga. Dan adapun dalil qiyamuhu binafsihi, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula
pada petang ini lepas asar insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.